bahasa Melayu, bahasa iboda, bahasa bercanda, bahasa berseloka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Haji Abdul Malik bin Yaakob selaku penilai kami pada hari ini, serta ahli-ahli panel yang berjaya yang pastinya akan sentiasa gigih melontarkan idea-idea mereka. Baiklah, mencari timba si anak dara di bawah sarung burung tempur. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Ilahi kerana pada hari ini kita akan melanjutkan satu sesi forum berkaitan dengan kerancuan bahasa. Baiklah, sebelum saya memulakan sesi forum kita pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya saudara Muhammad Lutfi Rahman bin Rashid selaku moderator majlis pada hari ini. Baiklah, terdapat dua ahli panel, iaitu ahli panel pertama dan ahli panel kedua. Dipersilakan ahli panel pertama untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan ahli panel pertama. Terima kasih saudara moderator. Nama saya Nur Amira Sofia binti Abdul Razak. Terima kasih saudara ahli panel pertama, dan silakan saudara ahli panel kedua untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita memulakan sesi forum kita pada hari ini. Silakan. Terima kasih saudara moderator. Yang saya hormati ahli panel pertama yang arif lagi bijaksana. Nama diberi Muhammad Iqmal Akif bin Zakaria. Terima kasih saudara ahli panel kedua juga. Dan seterusnya kita akan pergi dengan lebih mendalam berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu kerancuan bahasa. Izinkan saya untuk menerangkan serba sedikit berkaitan dengan kerancuan bahasa itu. Baiklah, kerancuan bahasa ini adalah penggunaan bahasa yang mengelirukan dan mencampur adukkan bahasa Melayu dengan bahasa asing. Kerancuan bahasa ini juga boleh berlaku dalam makna rasmi atau tidak rasmi dan boleh menjejaskan pembakuan, kejelasan dan jati diri bahasa Melayu itu sendiri. Kerancuan bahasa ini juga boleh disebabkan oleh pelbagai faktor. Antaranya ialah pengaruh bahasa Inggeris, kelemahan dalam penguasaan nahu dan kekurangan perbendaharaan kata. Baiklah, seterusnya terdapat beberapa punca yang menyebabkan berlakunya kerancuan bahasa yang terdapat dalam masyarakat negara kita. Contohnya ialah yang pertama ialah pengaruh rakan sebaya. Golongan muda yang menerima dan mengulang kembali perkara yang dilakukan oleh rakan sebaya mereka tanpa memikirkan kesannya terhadap bahasa itu. Mereka juga mempunyai pengetahuan yang lemah mengenai bahasa yang digunakan, menyebabkan mereka sering menggunakan bahasa yang salah. Maksudnya ialah punca-punca yang menyebabkan berlakunya kerancuan bahasa dalam masyarakat kita ialah pengaruh budaya asing, di mana budaya asing ini mampu meresap ke negara kita yang menjadikan faktor kerancuan bahasa negara kita ini menjadi semakin melarat. Contohnya penggunaan bahasa rojak dalam lagu hip hop dan mencampur adukkan bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa lain. Dan yang terakhir ialah faktor pengaruh media massa pada masa kini. Media massa ini memberikan impak yang sangat negatif pada kerancuan bahasa kerana media massa sering menggunakan bahasa kurang standar, kurang sopan dan kurang sesuai. Contohnya penggunaan kata jawatan dalam ruangan komen dalam aplikasi media sosial. Baiklah, terus saja kita kepada ahli-ahli panel kita, di mana saya akan menjemput ahli-ahli panel kita untuk menerangkan berkaitan dengan kerancuan bahasa daripada tiga aspek, iaitu pencampuran kod, kesalahan ejaan dan pengaruh dialek. Dan saya mengharapkan ahli-ahli panel kita dapat menerangkan berkaitan dengan berkaitan dengan subjek dan predikat, objek serta penerang, dan saudara ahli panel kita, ahli-ahli panel kita dapat memberikan ayat-ayat yang gramatis daripada kesalahan terdapat dalam kerancuan bahasa ini. Baiklah, saya menjemput ahli panel pertama, iaitu saudari Nur Amira Sofia, untuk menerangkan berkaitan dengan pencampuran kod. Dipersilakan saudari ahli panel pertama. Terima kasih saudara moderator. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang kerancuan bahasa dari segi pencampuran kod. Okey, pencampuran kod bahasa. Pencampuran kod ini merupakan pencampuran bahasa dalam satu pertuturan. Contohnya, bahasa Melayu dicampur adukkan bersama dengan bahasa Inggeris. Contohnya, contoh ayat ialah I know dia tak perfect. Bahasa yang terdapat dalam dalam ayat ini ialah percampuran antara bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, iaitu perkataan daripada bahasa Inggeris ialah I know dan perfect. Bahasa Melayu pula ialah dia dan tidak. Slide seterusnya. Okey, bagi contoh yang pertama yang terdapat dalam media sosial. Okey, pencampuran kod terdapat satu hantaran di aplikasi TikTok yang menulis caption
Nasib baik sempat order, cepat beli nanti sold out. Okey. Bagi perkataan order dan sold out ialah merupakan perkataan daripada bahasa Inggeris. Sepatutnya order dalam bahasa Melayu ialah pesan dan sold out ialah habis stok. Ayat yang betul ialah nasib baik saya sempat pesan, cepat beli nanti habis stok. Okey. Dalam ayat ini terdapat juga subjek, predikat, objek serta penerang. Okey. Daripada ayat nasib baik saya sempat pesan, cepat beli nanti habis stok. Subjek yang terdapat ialah saya, manakala predikat ialah sempat pesan, objek tiada, penerang nasib baik. Okey, contoh pencampuran kod yang kedua terdapat dalam media sosial ialah semalam Min ada melalut pasal isu gaji. Ramai juga yang suggest berapa gaji yang sepatutnya player bola di Liga Malaysia dapat. Sekarang Min nak tanya, serius punya, korang letak diri korang sebagai pemilik, pemain dan ejen pemain, berapa anggaran gaji pemain bola sepak patut dapat di Liga Malaysia? Okey, baiklah. Ayat yang salah ialah ramai juga yang suggest berapa gaji yang sepatutnya player bola di Liga Malaysia dapat. Okey, suggest dan player ni merupakan perkataan yang diambil daripada bahasa Inggeris. Okey, sepatutnya suggest dalam bahasa Melayu ialah cadang, player pula ialah pemain. Okey, ayat yang betul ialah ramai juga yang mencadangkan jumlah gaji yang sepatutnya pemain bola di Liga Malaysia terima. Okey, daripada ayat ini, ramai juga yang mencadangkan jumlah gaji yang sepatutnya pemain bola di Liga Malaysia terima. Terdapat subjek, predikat, objek, penerang. Okey, unsur subjek yang terdapat dalam ayat ini ialah ramai juga. Predikat ialah mencadangkan. Objek ialah jumlah gaji yang sepatutnya pemain bola di Liga Malaysia terima, dan tiada unsur penerang dalam ayat ini. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari ahli panel pertama. Seterusnya saya menjemput saudara ahli panel kedua pula untuk menerangkan berkaitan dengan kerancuan bahasa yang terdapat dalam kesalahan ejaan. Persilakan saudara ahli panel kedua. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada saudara moderator dan yang saya hormati saudari panel yang arif lagi bijaksana. Baiklah, dalam kerancuan bahasa kita dapat lihat terdapat 3 aspek, iaitu pencampuran kod seperti yang telah diterangkan oleh saudari panel pertama tadi, iaitu berkaitan dengan pencampuran bahasa Inggeris dan Melayu dalam satu ayat. Baiklah, kerancuan bahasa ni yang pertama sekali kita melihat, saya ingin kaitkan sedikit berkaitan dengan kerancuan bahasa. Kita dapat lihat bahawa ianya merupakan satu wabak yang sedang merebak pada ketika ini. Baiklah, kita terus pada kesalahan ejaan, iaitu mengeja menggunakan ejaan yang salah dan menggunakan singkatan. Contohnya, aku tak suka dia, perkataan aku X suka dia tu, X tu bermaksud tak, membawa maksud perkataan tak ataupun tidak dalam ejaan pada masyarakat ketika ini. Baiklah, kesalahan ejaan yang pertama kita dapat lihat ayat dia, mak ayah awak dah tahu ke hubungan ini. Baik, dari segi struktur ayat, ini merupakan ayat tanya. Jadi sudah tentulah tanda tanya perlu wujud dalam di akhir ayat ini untuk menjadikannya sebagai satu ayat tanya. Jadi sedikit kesalahan dari segi struktur ayat. Namun yang paling dititik beratkan ialah kesalahan ejaan di sini. Kita dapat lihat bahawa ejaan mak betul, tetapi ejaan ayah itu AYH, ejaan yang sepatutnya AYAH, iaitu ayah. Dan juga singkatan dia kita melihat hubungan HBGN dan juga tahu THU. Kita lihat banyak kesalahan ejaan yang terdapat, iaitu menggunakan singkatan lebih kepada singkatan yang seperti tengok DH itu bermaksud sudah. Maksudnya kesalahan ejaan ni agak ketara kita dapat lihat. Seterusnya,
Jadi dalam ayat tadi kita dapat lihat mak ayah awak sudah tahu ke hubungan ini. Baiklah, mak ayah awak itu berfungsi sebagai subjek dan juga sudah tahu itu sebagai predikat. Dan juga objeknya ialah hubungan ini dan penerangnya ialah ke, yang menerangkan tentang hubungan yang menghubungkan antara objek dan juga subjek dan predikat. Baiklah, kesalahan ejaan yang kedua. Kesalahan ejaan yang kedua juga perbualan. Kita dapat perbualan dalam bentuk chat, ada bentuk ejaan kita dapat lihat Alia, awak nak beli tak makanan kat kafe? Baik. Yang pertama sekali penggunaan X yang mewakili tak yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Dan juga struktur ayat dia dah betul sebab telah pun memiliki tanda tanya. Namun penggunaan kafe itu juga merupakan kesalahan ejaan kerana kafe ini merupakan perkataan pinjaman bahasa Inggeris kerana hurufnya bermula dengan huruf C. Kalau bahasa Melayu yang bermula dengan huruf K. Jadi ayat yang betul dia, Alia, awak nak beli tidak makanan di kantin ataupun kafe? Baik. Saya nak tanya saudara moderator. Saudara moderator, pernah tak saudara pergi ke kedai yang ada di sekitar Malaysia ni? Pernah tak saudara tengok papan tanda dia menggunakan huruf perkataan kafe? Huruf C itu. Terima kasih saudara moderator atas jawapan tersebut. Ini membuktikan bahawa keracuan bahasa ni sebenarnya dari segi kesalahan ejaan ni telah pun merebak pada masyarakat ketika ini dan boleh menjadi satu kebiasaan apabila terus dipraktikkan dengan cara yang salah. Jadi ini agak membimbangkan kita kerana kebiasaan ini akan menjadi lama kelamaan akan menjadi satu benda yang sering dipraktikkan pada masa akan datang. Seterusnya saudara. Baik, jadi untuk kesalahan ejaan tadi, yang betulnya Alia, awak nak beli tidak makanan di kantin. Alia tu berfungsi sebagai subjek dan juga predikat dia nak beli tidak, objek dia makanan dan penerang dia di kantin. Okey, saya rasa itu saja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada saudara moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudara ahli panel pertama berkaitan dengan penangan berkaitan dengan kesalahan ejaan. Rasanya ialah berkaitan dengan pengaruh dialek di mana contoh bahasa yang ketiga ialah daripada pengaruh dialek di mana kita selalu melihat penggunaan dialek yang besar di basic negara kita pada ketika ini, dan penggunaan dialek itu merupakan antara salah satu faktor yang menyebabkan berlakunya keracuan bahasa terdapat dalam negara kita. Baiklah, contoh dialek yang terdapat di negara kita ialah contohnya dialek Kelantan, di mana contoh ayat yang saya berikan ialah mu nak pergi mana. Maksudnya kamu mahu pergi ke mana. Dan penggunaan dialek ini boleh menyebabkan berlakunya salah faham antara masyarakat yang terdapat dalam negara kita. Dan seterusnya daripada segi kesalahan penggunaan dialek ialah dalam ayat tersebut dapat kita lihat ialah abeja selesai dah, setmu beres dah, komen sikit ke berapa je setmu. Maknanya penggunaan dialek yang digunakan adalah penggunaan dialek Kelantan, dan ayat yang sepatutnya betul ataupun ayat yang gramatis yang boleh digunakan dalam ayat tersebut ialah abang Ja sudah selesai, kamu semua sudah ke belum, komen sedikit dun apa. Baiklah, dan dapat kita lihat ayat gramatis yang boleh kita gunakan sama juga, abang Ja sudah selesai, kamu semua sudah ke belum, komen sedikit dun apa. Dan terdapat subjek, predikat, objek dan penerang dalam ayat tersebut, iaitu subjek ialah abang Ja dan kamu semua, manakala predikat pula ialah sudah selesai, sudah ke belum dan komen sedikit, serta objek ialah dun apa dan penerang tiada yang terdapat dalam ayat tersebut. Pada asalnya saya akan menjemput sekali lagi ahli panel pertama untuk menerangkan berkaitan dengan kesan-kesan yang terdapat sekiranya penggunaan keracuan bahasa ini semakin merebak dalam kalangan masyarakat dan kita. Silakan ahli panel pertama untuk menerangkan. Baiklah, terima kasih saudara moderator. Saya akan terangkan tentang kesan-kesan keracuan bahasa. Yang pertama ialah ianya akan menyebabkan komunikasi tidak berjaya dan tidak berkesan. Keracuan bahasa
boleh mengganggu proses penyampaian dan penerimaan maklumat, menukarkan pemahaman serta menimbulkan salah tafsir dan konflik. Bagi kesan yang kedua ialah ianya akan menjejaskan kualiti dan prestasi karangan. Kerajuan bahasa boleh menurunkan tahap kebolehan menulis, mengurangkan daya tarikan dan kejelasan karangan, menyebabkan penilaian karangan rendah dan tidak memenuhi standard akademik. Yang ketiga ialah mencemarkan imej dan maruah pengguna bahasa. Keracuan bahasa boleh menunjukkan kelemahan, kekurangan, ketidakpedulian dan ketidaktelitian serta ketidakseriusan pengguna bahasa dalam menghormati dan menguasai bahasa. Bagi kesan yang terakhir ialah ianya dapat mengancam pembinaan jati diri dan negara bangsa. Keracuan bahasa boleh menjejaskan identiti, nilai budaya, sejarah serta tamadun bangsa. Keracuan bahasa boleh mengurangkan rasa cinta bangga, hormat dan setia kepada bahasa, bangsa serta negara. Itu sahaja daripada saya serahkan kembali kepada saudara moderator. Terima kasih kepada ahli panel pertama. Seterusnya saya mempersilakan ahli panel kedua pula untuk menerangkan langkah-langkah bagi mengatasi keracuan bahasa dalam bahasa Melayu itu sendiri. Dipersilakan saudara ahli panel kedua. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada tuan moderator dan juga yang saya hormati saudari ahli panel yang pertama. Jadi mengenai dengan isu keracuan bahasa ni, pada pandangan saya banyak kerja perlu dilakukan oleh pelbagai pihak untuk merealisasikan ataupun untuk mengatasi masalah keracuan bahasa yang sedang orang kata menjadi wabak dalam bahasa kepada bahasa Melayu pada ketika ini. Baik, antara langkah yang boleh diutarakan untuk mengatasi keracuan bahasa ni iaitu dengan meningkatkan kesedaran dan kefahaman tentang bahasa Melayu pada golongan masyarakat. Dan secara jujurnya, pada pandangan saya berpendirian bahawa pendidikan bermula di sekolah rendah. Jadi KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga guru pendidikan bahasa Melayu itu sendiri sewajarnya melakukan satu kementerian ini melebihi kepada kementerian melakukan satu rangka khusus dan mengutarakan kepada guru bahasa Melayu untuk memperbanyakkan aktiviti berkaitan dengan bahasa Melayu. Sebagai contoh, kalau kita lihat kalau pada mata pelajaran sains, mereka ada STEM, jabatan STEM mereka sangat aktif melakukan banyak aktiviti. Jadi kita perlukan satu gerak kerja yang khusus untuk mengambil langkah yang orang kata drastik bagi mengatasi masalah ini dengan memberikan kesedaran dan juga bahasa Melayu yang betul itu dapat disampaikan kepada murid-murid supaya kata biarlah melentur buluh itu biarlah dari rupanya. Langkah yang kedua yang boleh kita ambil untuk mengatasi keracuan bahasa ni ialah meningkatkan kemahiran dan kebolehan berbahasa, iaitu pengguna bahasa perlu melatih dan mempertingkatkan kemahiran mendengar, bercakap, membaca dan menulis dalam bahasa Melayu. Baik, ini merupakan kata aspek khusus dan umum, tapi jika kita spesifikasikan ianya secara khusus, kita boleh melihat ianya berperanan kepada guru dan juga ibu bapa yang perlu memainkan peranan untuk mencorakkan anak mereka. Jadi ibu bapa pada saya perlu mempunyai satu kesedaran ataupun satu kemahiran untuk bertutur dalam bahasa Melayu secara standard dan bukanlah menggunakan bahasa dialek semata-mata di rumah. Penggunaan dialek betul kita tidak boleh menafikan sepenuhnya kerana itu merupakan jati diri negeri. Namun kita sebagai rakyat Malaysia, kita perlu fasih berbahasa Melayu dari segi sudut semua aspek. Jadi ibu bapa di rumah perlu memainkan peranan masing-masing untuk memberikan penjelasan kepada anak-anak mereka supaya anak mereka dapat memiliki bahasa Melayu yang sejati. Langkah yang ketiga pula ialah meningkatkan sikap dan nilai berbahasa. Pengguna bahasa Melayu perlu menunjukkan sikap dan nilai yang positif terhadap bahasa Melayu. Baik, ini sebagai contoh kita melihat kepada
kita melihat kepada ini merupakan contoh yang umum, tapi saya khususkan. Contohnya kita melihat artis kita pada hari ini, kebanyakan artis seperti yang saudara moderator petik di awal pembuka tadi, mengatakan lagu-lagu rap kini pun dah pun memiliki bahasa percampuran kod dan memiliki kesalahan dari sudut struktur ejaan. Jadi pada pandangan saya, mereka itu perlu dikawal selia. Mungkinlah Kementerian Multimedia ni boleh mengambil satu langkah untuk memastikan setiap lagu atau penciptaan yang ingin dikeluarkan perlu menerusi satu laman web untuk memastikan penggunaan bahasa yang betul dan sistematik itu penting. Sebagai contoh, kita lihat negara-negara barat pun tidaklah terlalu ketara seperti kita menggunakan dengan bahasa rojaknya dan juga dengan kesalahan ejaannya, penggunaan kata singkatnya. Pada saya, ianya perlu dibendung, dan kerana mereka itu merupakan artis ni merupakan pandangan masyarakat umum yang mampu membentuk masyarakat walaupun tidak secara khusus, tetapi secara umum mereka mampu. Jadi saya rasa ini perlu diberikan perhatian oleh semua pihak. Sebab tu saya cakap, seperti tadi saya cakap, langkah untuk atasi keracunan bahasa ini merupakan langkah yang umum dan memiliki tanggungjawab oleh semua pihak. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya kembalikan kepada saudara moderator. Baik, terima kasih kepada ahli panel kedua atas penerangan cukup jelas dan padat berkaitan dengan langkah-langkah bagi mengatasi keracunan bahasa di negara kita. Baiklah, apa yang saya simpulkan di sini ialah ialah keracunan bahasa pada ini boleh dikatakan semakin meluas. Dan oleh itu, sebagai kita rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, perlulah bersama-sama menangani isu ini secara mengembalikan tenaga bagi buatkan isu ini lupus. Dan kita juga perlu memastikan keamanan bahasa Melayu sentiasa terpelihara. Sekian saja daripada kami. Berikut bukan rujukan yang kami rujuk bagi menyelesaikan tugasan ini. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum.